Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan membincangkan tentang soalan dan jawapan bagi latihan uji minda bagi tajuk ukuran dan sukatan matematik tahun 6 muka surat 163. Soalan A. Pada mulanya 5 kg beras diisi penuh di dalam satu bekas. Aras beras di dalam bekas itu ialah 20 cm. Maksudnya apabila beras telah penuh sebanyak 5 kg, maka aras bekas tersebut akan mencapai 20 cm. Selepas beberapa hari, aras beras di dalam bekas itu menyusut kepada 4 cm. Berapakah jisim dalam gram beras yang tinggal? Jadi soalan minta kita mencari berapakah jisim beras dalam unit gram beras yang masih tinggal. Untuk soalan ini, sebaiknya kita cuba menggambarkan situasi yang berlaku. Kita lukiskan satu bekas, kemudian kita letakkan ataupun lukiskan yang bekas tersebut telah penuh dengan beras sebanyak 5 kg dan arasnya ialah 20 cm. Apabila beras telah penuh, dia akan mencapai 20 cm. Kemudian beras tersebut menyusut kepada 4 cm. Dia menyusut, berkuranglah maksudnya. Dia berkurang menjadi 4 cm. Jadi kita tak tahu di sini berapa kilogram yang tinggal, kerana soalan minta kita mencari beras yang tinggal, iaitu 4 cm ini mengandungi berapa jisim beras. Jadi bagaimana kita nak selesaikan masalah ini? Jadi kita cuba bina jadual, iaitu jadual berkenaan dengan beras dan aras. Apabila beras 5 kg, arasnya ialah 20 cm. Jadi kita diminta mencari beras pada ketinggian 4 cm. Perhatikan 20 kepada 4 seolah-olah ada pola, iaitu pola yang terdapat pada sefir 4. 4, 8, 12, 16 dan 20. Kita cuba buat pola untuk 5 kg. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi pola ini seakan boleh diterima kerana nisbah beras kepada aras ialah 5 kg menggunakan sefir 4. 5 darab 4, 20. 4 darab 4, 16. 3 darab 4, 12. 2 darab 4, 8. Dan 1 darab 4 ialah 4 cm. Jadi berat ataupun jisim beras untuk 4 cm ialah 1 kg. Kemudian kita tukarkan 1 kg kepada gram, kerana soalan minta kita menjawab di dalam gram. Maka kita jawab jisim beras ialah 1000 gram. Kita juga boleh menjawab dengan menggunakan kaedah bahagi, iaitu kita bahagikan 5 kg bahagi dengan 20 cm. Kita bahagi 5 kg dengan 20 cm untuk mendapatkan jisim bagi 1 cm, berapakah jisim bagi beras tersebut. Maka kita bahagikan 5 kg dengan 20 menggunakan kaedah pemansuhan, iaitu 5 bahagi 5, 1. 20 bahagi 5, 4. Maksudnya pada 1 cm aras beras di dalam bekas, jisim bagi beras ialah 1/4 kg. Soalan meminta kita mencari 4 cm. Jadi 1/4 kg darab 4. Kita menggunakan kaedah pemansuhan 4 dengan 4. 4 bagi 4, 1. Dan 4 bagi 4, 1. Kemudian kita darab 1 darab 1 sama dengan 1. Maknanya kita mendapat 1 kg
dan kita tukar kepada gram. 1 darab 1000 sama dengan 1000 gram. Dan kita tulis ayat jisim beras yang tinggal ialah 1000 gram. Soalan B. Gambar menunjukkan dua batang besi R, ni R, dan Q yang sama jenis tetapi berlainan panjang dan jisim. Perhatikan besi R panjang ialah 80 cm dan berat dia ialah 10.2 kg. Manakala besi Q panjangnya ialah 0.6 meter dan beratnya tidak diketahui, P kg. Soalan 1. Kira jisim besi Q. Jadi kita jawab jisim besi Q. Setakat ini maklumat yang diberi ialah panjang, iaitu 0.6 meter. Sebaiknya kita tukarkan 0.6 meter kepada unit sentimeter supaya sama dengan besi R. Jadi kita tukar unit 0.6 meter, kita nak jadikan sentimeter, kita perlu darab dengan 100. Apabila darab dengan 100, kita akan alihkan titik perpuluhan ke sebelah kanan sebanyak 2 tempat kerana 100 mempunyai 2 sifar. 1, 2 sama dengan 60 cm. Kemudian kita perlu dapatkan jisim untuk 1 cm besi. Untuk mendapatkan jisim untuk 1 cm besi ialah kita perlu buat operasi bahagi, iaitu 10.2 bahagi dengan 80 cm. Kemudian apabila kita bahagi nanti, kita akan dapat jisim untuk 1 cm besi. Apabila dah dapat 1 cm besi, kita perlu darab dengan 60. Jadi kita buat terus sekali, darab 60. Begitu. Kemudian kita boleh matikan sifar dengan sifar di sini. Dan kita cuba matikan 8 dengan 6 menggunakan sifar 2. 8 bahagi 2 ialah 4. 6 bahagi 2 ialah 3. Kemudian kita matikan 4 dengan 10.2 dengan menggunakan sifar 4. 4 bahagi 4, 1. 10 bahagi 4 ialah 2, iaitu 8. Ada baki 2 sini. 8, 10 tolak 8 ialah 2. Baki pindahkan di sini. Jadi 22 di sini. 22 bahagi 4 ialah, yang paling hampir ialah 5 darab 4, 20. Ada baki 2. Kita letak sifar sebelah sini dan kita pindahkan baki 2 di sini. Jadi 20. Kemudian bahagi sekali lagi. 20 bahagi 4 ialah 5. Maka kita dapat 2.55. Maksudnya kita perlu darab pula 2.55 dengan 3. Kita buat secara bentuk lazim. 2.55 darab 3. 5 darab 3, 15. 5 darab 3, 15 tambah 1, 16. 2 darab 3, 6 tambah 1, 7. Jadi nombor yang kita dapat ini merupakan jisim berat untuk 60 cm ataupun 0.6 meter. Jadi kita jawab dalam bentuk kilogram kerana tidak disebut di sini jisim sama ada dalam bentuk gram atau kilogram. Jadi kita gunakan unit yang sedia ada, iaitu kilogram. Kita boleh tuliskan jawapan jisim besi P ialah 7.65 kg. Soalan 2. Hitung beza jisim antara R dan Q. Jadi kita diminta mencari beza jisim. Jisim untuk R ialah 10.2. Jadi maksudnya R akan tolak dengan Q. R ialah 10.
kilogram. Manakala, maka kita jawab jisim besi Q ialah 7.65 kilogram. Untuk soalan 2, kita diminta hitung beza jisim antara R dan Q. Jadi, maksudnya beza ialah tolak. R tolak Q. Jisim besi R yang telah diberikan tadi ialah 10.2 kilogram. Dan jisim besi Q yang kita baru dapat tadi ialah 7.65 kilogram. Maka kita lakukan operasi tolak seperti biasa dalam bentuk lazim. 10.2 tolak 7.65. Pastikan titik perpuluhan berada di dalam satu garisan lurus. Untuk ruangan yang tiada nombor, letakkan sifar. Kemudian kita tolak. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam sini, jadi 1. Kemudian sifar akan jadi 10. 10 tolak 5 ialah 5. 1 tolak 6 tak boleh. Kita pinjam sifar, pun tiada nombor. Kemudian kita pinjam 1 di sini. 1 jadi sifar. Sifar jadi 10. Kemudian 10 akan beri pinjam kepada 1. Jadi 10 tinggal 9. 1 jadi 11. 11 tolak 6 ialah 5. 9 tolak 7 ialah 2. Sifar tolak sifar ialah sifar. Maka kita dapat 2.55 kilogram untuk beza antara besi R dan besi Q. Soalan C, sebuah tangki simpanan air boleh menyimpan 1000 liter air. Aras air di dalam tangki itu ialah 1.5 meter apabila penuh. Hitung aras air di dalam sentimeter apabila isi padu air di dalamnya tinggal 350 liter. Jadi secara gambarnya, tangki air apabila penuh dia ada 1000 liter untuk penuh. Dan ketinggian dia ialah 1.5 meter apabila penuh. Kita diminta untuk menghitung isi padu air apabila tinggal 350 liter. Iaitu kita kena hitung berapakah aras air apabila kuantiti air ialah 350 liter. Jadi, untuk mencari berapa meter atau sentimeter, kita perlu melakukan operasi bahagi. Iaitu kita perlu mencari aras ketinggian air, iaitu dalam bentuk berapa meter ataupun sentimeter. Untuk mencari ketinggian air, kita perlu tahu untuk 1 liter berapakah ketinggian air yang ada. Untuk mendapatkan 1 liter, kita perlu bahagi dengan menggunakan maklumat yang telah kita ketahui, iaitu secara gambarannya terdapat satu tangki air. Apabila dia penuh, dia akan mengandungi 1000 liter air dengan ketinggian 1.5 meter. Jadi soalan minta kita mencari berapakah aras air jika isi padu di dalamnya tinggal 350 liter dalam bentuk sentimeter. Jadi di sini ialah meter. Jadi kita tukar dulu meter ini kepada sentimeter dengan cara darab 100. Kita alihkan titik perpuluhan 2 tempat ke kanan kerana 100 mempunyai 2 sifar. 1, 2. Maka kita dapat 150 cm.
Jadi untuk mendapatkan aras air untuk 350 liter, kita perlu buat operasi bahagi, iaitu 150 cm bahagi dengan 1000 liter. Kemudian kita darab dengan 350 liter. Penjelasan kenapa kita bahagi 150 dengan 1000 ialah kita nak dapatkan aras air untuk 1 liter. Jadi apabila kita dah dapat aras air untuk 1 liter, barulah kita boleh darab dengan 350 liter supaya kita akan dapat nilai ataupun aras air untuk 350 liter. Jadi kita cuba selesaikan. Kita matikan dahulu sifar dengan sifar dan sifar dengan sifar di sebelah atas sini. Kemudian kita bahagi 15 dan 10. Apabila bahagi dengan 10, 15 akan dialihkan titik perpuluhan satu tempat ke kiri, maka jadi 1.5. Jadi sini dah habis. Maka yang tinggal ialah 1.5 darab dengan 35. Kita buat bentuk lazim. 35 darab 1.5. 5 darab 5, 25. 3 darab 5, 15. Tambah 2, 17. Kemudian kita letak sifar di bawah. 1 darab 5, 5. 1 darab 3, 3. Dan kita tambah. 5 tambah sifar, 5. 7 tambah 5, 12. 3 tambah 1 tambah 1 ialah 5. Kemudian kita letak titik perpuluhan mengikut bilangan yang ada. Di sini hanya ada satu tempat perpuluhan, maka kita letak di sini 52.5. Nilai 52.5 di sini dalam unit sentimeter. Dan kita masukkan jawapan. Maksudnya untuk 350 liter air, aras air ialah 52.5 cm. Jawapannya. Soalan D, kita lihat resepi cucuk ikan bilis menggunakan 250 gram tepung gandum, 3 gram garam halus, 180 ml air, 50 gram ikan bilis dan minyak masak. Jadi soalan 1, berpandukan resepi, berapakah isi padu air dan jisim ikan bilis yang diperlukan jika 800 gram tepung gandum digunakan? Di dalam soalan hanya menggunakan 250 gram. Sekarang kita diminta untuk mencari isi padu air dan jisim ikan bilis sekiranya 800 gram tepung gandum digunakan. Jadi kita jawab tepung gandum, air dan ikan bilis. Kita cuba bina jadual. Jika tepung gandum 250 gram, maka air yang digunakan ialah 180 ml dan ikan bilis ialah 50 gram. Jika tepung gandum 800 gram, berapakah air dan ikan bilis yang digunakan? Untuk mencari air, kita kira di sini, kita perlu tahu untuk 1 gram tepung gandum menggunakan berapa mililiter air. Jadi kita buat operasi bahagi, iaitu 180 mililiter bahagi dengan 250 gram. Dan kita darab dengan 800 gram. Jadi kita buat pemansuhan, iaitu matikan sifar dengan sifar. Kemudian 25 dan 800 kita perlu matikan juga. Mula-mula kita bahagi dengan 5, iaitu 25 bahagi 5 ialah 5. 8 bahagi 5 ialah paling hampir ialah 1 kita dapat, iaitu 1 darab 5 ialah 5.
ada baki 3. Sebab 8 tolak 5 ialah 3. Maka pindah ke sebelah. Sini jadi 30. 30 bahagi 5 ialah 6. Dan sifar bahagi 5 ialah sifar. Masih boleh dibahagi dengan 5. Kita bahagi sekali lagi dengan 5. 5 bahagi 5, 1. 16 bahagi 5 paling hampir ialah 3, iaitu 3 darab 5, 15. Di sini 16, maka ada beza 1. Kita letak di sebelah. Di sini jadi 10. 10 bahagi 5 sama dengan 2. Maka yang tinggal ialah 18 darab 32. Maka kita buat kiraannya di sebelah menggunakan bentuk lazim. 18. Kita letak 32 di atas untuk memudahkan operasi darab. 2 darab 8, 16. 8 darab 3, 24. Tambah 1, 25. Kemudian letak sifar. 1 darab 2 ialah 2. 1 darab 3 ialah 3. Dan kita tambah. 6 tambah sifar 6. 5 tambah 2, 7. 2 tambah 3 ialah 5. Kita dapat 576. 576 ini membawa maksud isi padu air yang digunakan untuk 800 gram tepung gandum. Untuk mencari jisim ikan bilis juga, kita menggunakan kaedah yang sama, iaitu kita perlu tahu untuk 1 gram tepung gandum menggunakan berapakah jisim ikan bilis. Jadi, kita bahagikan dahulu 50 bahagi dengan 250 dan kita darab dengan 800. Kita matikan sifar yang ada, matikan di bawah dengan yang di atas, dan 5 dan 25 juga boleh dimatikan dengan cara bahagi 5. 5 bahagi 5, 1. 25 bahagi 5 ialah 5. Di bawah masih ada nombor, jadi kita matikan lagi 5. 5 bahagi 5, 1. 8 bahagi 5 ialah 1. Ada baki 3. 30 bahagi 5 ialah 6. Sifar bahagi 5 ialah sifar. Jadi nombor yang tinggal ialah 1 darab 160. 1 darab 160 ialah 160 gram, iaitu menunjukkan jisim ikan bilis yang diperlukan untuk 800 gram. Selesai soalan 1. Soalan 2, kira jisim tepung gandum dan isi padu air yang diperlukan untuk 100 gram ikan bilis. Jadi kita buat jadual bermula dengan ikan bilis. Ikan bilis dalam resepi yang asal, jika guna 50 gram ikan bilis, jisim tepung gandum ialah 250 gram dan air yang digunakan ialah 180 ml. Sekarang soalan minta kita cari untuk 100 gram ikan bilis. Yang di sini agak mudah kerana jika kita perhatikan 50 kepada 100 ialah menggunakan darab 2. 50 darab 2, 100. Maka secara tak langsung kamu perlu darab 2 untuk tepung gandum dan juga darab 2 untuk air untuk mendapatkan 100 gram. Jadi jika kamu darab, sifar darab 2 sifar, 5 darab 2 10, 2 darab 2 4 tambah 1 5. Maka jisim untuk tepung gandum ialah 500 gram. Dan untuk air, sifar darab 2 ialah sifar, 8 darab 2 16, 1 darab 2 ialah 2 tambah 1 ialah 3. Dan jisim untuk air ialah 360 ml. Diharapkan
perbincangan soalan dan jawapan ini dapat membantu kamu untuk menjawab soalan A, B, C dan D muka surat 163. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.